Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam sihat sejahtera. Kembali lagi kita pada minggu ini dengan sebuah lagi episod di Strata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program ini, program The Strata Talk Show ini dibawakan khas oleh Excel Academy of Real Estate setiap hari Khamis melalui laman rasmi Facebook kami. Dalam program ini, kami akan membincangkan isu dan kes berkaitan pengurusan pembangunan berstrata bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Muhammad Marwan Khaliluddin, Pengarah Pusurujaya Bangunan Majlis Bandaraya Subang Jaya, dan beliau akan membincangkan topik bertajuk Jawatan Kuasa Gagal Dibentuk, apakah implikasi dan tindakan seterusnya. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Muhammad Marwan, sila tinggalkan soalan anda di ruangan komen di bawah dan Surveyor Muhammad Marwan akan menjawab segala pertanyaan di hujung siaran program ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Surveyor Muhammad Marwan untuk memulakan sesi perkongsian pada petang ini. Silakan. Okay, terima kasih Encik Naufal dari SL Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak SL Academy kerana menjemput saya lagi untuk berkongsi sikit sebanyak pengetahuan dalam bidang perusahaan strata di dalam program The Strata Talk Show pada petang ini. Terlebih dahulu saya juga ingin mohon maaf lah kerana program ini terpaksa diawalkan waktunya kerana saya perlu menghadiri mesyuarat selepas ini. Okey, tajuk yang akan saya sampaikan pada sesi Strata Talk Show pada hari ini adalah jawatan kuasa gagal dibentuk. Ya, apakah implikasi dan tindakan seterusnya? Okey, bertepatan jugalah dengan keadaan kita sekarang di negara kita Malaysia ni. Kita baru selesai kan menghadapi pilihan raya umum PRU yang ke-15 baru-baru ini. Kita telah menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengundi pemimpin-pemimpin yang menjadi pilihan kita lah dan sehingga sekarang perkara tersebut masih belum masih belum selesaikan lagi. Kita serah kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Jadi selain daripada itu, pilihan raya umum ni seperti kita tahu, pembangunan berstrata ni juga akan diadakan mesyuarat Agung Tahunan EGM. EGM ni perlu diadakan setiap tahun dan tidak melebihi tempoh 15 bulan daripada EGM yang terakhir. Jadi walaupun EGM sebagai contoh jika tahun lepas kita adakan EGM pada bulan November 2021 contohnya. Jadi kalau diikutkan 15 bulan hanya akan berakhir pada 2023 bulan Februari lebih kurang. Tapi dalam akta tersebut EGM tersebut mesti sekali dalam satu tahun. Jadi walaupun tempoh 15 bulan itu belum sampai, tapi tahun 2022 ni mesti diadakan EGM tersebut. Jadi salah satu agenda untuk mengadakan EGM ni adalah untuk memilih ahli-ahli jawatan kuasa untuk menjalankan tanggungjawab lah dari segi pengurusan dan penyelenggaraan di setiap bangunan-bangunan berstrata. Jadi sebagai penduduk, pembeli yang berkelayakan dan bertanggungjawab adalah menjadi tanggungjawab masing-masing setiap penduduk untuk hadir mesyuarat EGM ni untuk kita memilih wakil-wakil yang akan mewakili kita untuk mengurus dan menyelenggara pasapuri kita lah untuk tahun yang akan datang. Jadi berbeza dengan pilihan raya umum yang diadakan lebih kurang 5 tahun sekali, tapi dalam pembangunan berstrata ni setiap tahun mesti diadakan satu EGM dan
dalam agendanya mesti memilih ahli jawatan kuasa. Jadi ahli jawatan kuasa ni adalah penting. Jadi untuk untuk menentukan ada 7 pembangunan berserata tersebut, pengurusan, penyelenggaraan, pemajaan, kutipan dan sebagainya. Jadi kalau jawatan kuasa ni gagal dibentuk, akan terdapatlah beberapa implikasi kesan kepada suatu pembangunan tersebut dan apa tindakan yang boleh kita ambil untuk memperbaiki atau mengatasi masalah tersebut. Jadi hari ini saya akan kongsikanlah sedikit berkaitan tajuk ini. Okey. Pembentukan jawatan kuasa pengurusan ni perlu dirujuk kepada jadual kedua Akta Pengurusan Strata 2013 ataupun Akta 757. Pertamanya dari segi bilangan jawatan kuasa, perenggan 2.1 jadual kedua mengatakan bilangan jawatan kuasa pengurusan mesti minimum 3 dan maksimum 14 orang. Jadi kalau kurang daripada 3 orang ataupun lebih daripada 15 orang, jawatan kuasa pengurusan tersebut tidak dibentuk dengan sepatutnya. Jadi bilangan ini ditentukan semasa AGM ataupun EGM lah. AGM ni diadakan setiap tahun. Yang EGM jika ada agenda pelantikan jawatan kuasa yang mana EGM ni boleh dipanggil bila-bila masa oleh jawatan kuasa pengurusan ataupun melalui permintaan permintaan bertulis pembeli 25%, 1/4 ataupun 20% daripada unit share ataupun daripada arahan Pusurujaya sendiri. Jadi jika bilangan jawatan kuasa ini tidak mematuhi kriteria 3 hingga 14 orang tersebut, jadi akan nampaklah kecacatan dalam dari segi bentukan jawatan kuasa pengurusan tersebut dan apa-apa tindakan yang dibuat dalam keahlian jawatan kuasa, keputusan, ketetapan dari segi pengurusan dan penyelenggaraan boleh dicabarlah. Okey. Yang kedua, pemilihan AJK. Pemilihan AJK juga dipilih pada setiap mesyuarat agung tahunan perenggan 2/4 jadual kedua. Dalam mesyuarat agung tu kita pilih AJK AJK sahaja 3 hingga 14 orang dan yang untuk memegang jawatan-jawatan utama seperti pengerusi, setiausaha dan bendahari itu ditentukan dalam mesyuarat jawatan kuasa. Mesyuarat jawatan kuasa yang pertama selepas mesyuarat agung tahunan mesyuarat AGM tersebut. Pada mesyuarat jawatan kuasa baru dipilih. Masa mesyuarat AGM tu hanya pilih AJK yang akan menduduki kerusi jawatan kuasa. Bukan kita tentukan jawatan yang akan dipegang lah. Jawatan yang akan dipegang tu diputuskan dalam mesyuarat AJK yang akan dibuat selepas mesyuarat agung tersebut. Yang ketiganya, saya akan tekankan tentang tempoh pemegangan jawatannya sebenarnya. Untuk kalau dirujuk perenggan 25 dan 26 jadual kedua Akta 757, pengerusi, bendahari dan setiausaha tidak lebih daripada 2 tahun berturut-turut. Yang ni 2 tahun berturut-turut ni 2 tahun kalender. Maksudnya jika mesyuarat agung tersebut diadakan contoh pada bulan November 2022 ini. Jadi tempoh pengajuannya jika pemilihannya hanya sebagai 3 jawatan utama tu hanya sah sehingga tahun 2024 bulan November saja. Jika dah lebih 2 tahun dia hendaklah menjadi AJK biasa saja. Untuk AJK lain ini adalah 3 tempoh. 3 tempoh berturut-turut ni maksudnya tempoh adalah tempoh daripada satu mesyuarat agung ke satu mesyuarat agung yang berikutnya lah. Jadi bezakan tahun dan tempoh. Untuk 3 jawatan utama 2 tahun berturut-turut, 2 tahun kalender. Untuk AJK yang biasa 3 tempoh, 3 tempoh mesyuarat agung. Okey. Yang seterusnya yang keempat, syarat kelayakan. Untuk menjadi AJK yang pertamanya mesti berumur 21 tahun. Jadi kalau kita tengok PRU baru ni telah dibenarkan undi 18 tahun ke atas. Jadi untuk akta kita 757 masih mengekalkan 21 tahun lah. Belum ada lagi pindaan yang mengatakan 18 tahun dah boleh jadi AJK dan sebagainya, tidak ada lah. Jadi masih kekal berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
dan juga pemilik atau pemilik bersama tidak mempunyai tunggakan. Ini boleh merujuk kepada Perenggan 27 dan Perenggan 29 jadual kedua. Yang kelima ni penting untuk kita tahu mana pemilik yang tidak hadir AGM, ya. Dia tidak hadir AGM tapi dia layak untuk mengundi, ya, ataupun kalau dia hadir dia layak untuk dilantik sebagai AJK tapi dia tidak hadir, ya. Pemilik yang tidak hadir pada mesyuarat tersebut tidak boleh dilantik sebagai AJK melainkan pemilik itu melantik proksi, ya. Ada proksi yang mewakilinya dan juga ada surat ataupun persetujuan bertulis, ya, untuk dicalonkan dan dipilih sebagai AJK, ya. Ini kena jelas, ya. Sebab ada juga situasi yang mana pemilik yang ni tak hadir, dia wakilkan proksi tapi tak ada persetujuan bertulis untuk dicalonkan atau dipilih sebagai AJK. Dalam mesyuarat tersebut telah terkhilaf dilantik. Jadi kalau tak ada persetujuan bertulis tersebut, jadi kita anggap pembentukan jawatan kuasa tersebut tidak sempurna lah. Ya, jadi secara tidak langsung ia tidak layak lah untuk menjadi AJK jika tak ada persetujuan bertulis, ya, yang persetujuan untuk dicalonkan dan dipilih sebagai AJK. Dan kelayakan, kita kena ingat, kelayakan untuk menjadi jawatankuasa ni boleh tercabar jika ada 3 situasi, dalam Perenggan 29 jadual kedua Akta yang mengatakan seorang individu yang disebut dalam perenggan itu tidak layak bagi pemilihan sebagai seorang ahli jawatankuasa anggota jawatankuasa pengurusan suatu badan pengurusan jika pada hari yang ke-7, ya, cut off date dia 7 hari sebelum tarikh mesyuarat agung, tarikh pemilihan tersebut. Jika dia adalah seorang pemilik atau pemilik bersama, semu atau apa bahagian charge atau caraman kepada wang penjelas, sinking fund berkenaan dengan petak itu adalah tertunggak, ya. Maksudnya jika pemilik ada tunggakan, selepas 7 hari sebelum, kurang daripada 7 hari sebelum tarikh mesyuarat agung, jika ada tunggakan, dia tidak layak untuk jadi AJK. Yang B, jika dicalonkan bagi pemilihan oleh pemilik suatu petak merupakan satu syarikat, ya, ini pun terpakai juga untuk satu syarikat, pertubuhan, badan berkanun atau mana badan lain, sama juga semua atau apa bahagian charge atau cara jelas dengan petak itu ada tertunggak. Atau situasi C, jika dia adalah seorang anggota keluarga dekat bagi seorang pemilik yang memiliki 2 lebih petak, ya, juga yang dicalonkan oleh pemilik bagi pemilihan oleh pemilik itu, jika semua atau apa-apa bahagian charge-nya ada tunggakan jugalah, tunggakan charge, tunggakan keperluan penjelas yang berkenaan dengan petak-petak itu adalah tertunggak. Ini jelas, jika ada tunggakan tak kira lah dia adalah seorang pemilik bersama ataupun yang mewakili satu syarikat, pertubuhan, badan dan sebagainya, ataupun anggota keluarga terdekat ni mana yang memiliki lebih 2 atau lebih petak, tidak layak untuk dicalon, jika ada tunggakan dalam tempoh 7 hari sebelum 7 hari sebelum tarikh mesyuarat pemilihan tersebut. Okey, bila terjadinya pengosongan jawatankuasa pengurusan ni, dalam Perenggan 3.1 jadual kedua APS telah nyatakan secara jelas, inilah keadaan-keadaan yang mana boleh terjadinya pengosongan jawatankuasa. Menyatakan bahawa seseorang yang merupakan pengerusi, setiausaha atau bendahari atau seorang anggota jawatankuasa pengurusan hendaklah mengosongkan atau hendaklah disifatkan telah mengosongkan jawatannya sebagai anggota sedemikian. Yang pertama, jika dia meletak jawatan. Ini banyak juga berlaku kan, bila dah dilantik sebagai AJK ataupun jawatan-jawatan utama, pengerusi, setiausaha dan bendahari, mungkin terdapat beberapa kekangan, bila dah dilantik tu mungkin tak dapat nak melaksanakan tugas dengan sempurna, jadi dia willing untuk letak jawatan. Letak jawatan ni pun kena jelas, mesti dimaklumkan sebaiknya secara bertulis lah kepada MC, pihak badan pengurusan, JMB dan sebagainya, dan dimaklumkan juga kepada pihak COB, supaya kita dapat update rekod jawatan kuasanya. Sebab dalam akta pun sebut kan, dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat agung, pihak MC atau JMB kena hantar minit mesyuarat, minit mesyuarat dalam tempoh 28 hari hantar kepada COB
yang mana kita biasanya kita akan buat pengesahan pengesahan jawatan secara pengesahan jawatan kuasa secara pentadbiran sebab rekod untuk kita update rekod kadang-kadang ataupun pihak MC JMB ni perlu maklumkan kepada bank untuk menukar tanda tangan yang baru jadi kita akan keluarkanlah surat pengesahan jawatan kuasa secara pentadbiran jadi jika dia meletak jawatan kena maklumkan sebaiknya secara bertulis kepada MC JMB dan juga kepada COB untuk kita update rekod dan jawatan kuasa kosong B jika dia meninggal dunia ada buktinya dia meninggal dunia, ada surat surat pengakuan kematian dan sebagainya. Yang C jika dia menjadi bankrupt muflis dan sebagainya. Yang ini biasanya adalah dia punya pengesahannya daripada agensi-agensi yang berkaitan lah kebankrapan insolvensi, bank negara dan sebagainya lah. Mesti ada tu. Jika once sudah diisytiharkan sebagai bankrupt, dia automatik perlu mengosongkan jawatan kuasa JMB-MC tersebut D jika dia bukan lagi seorang pemilik, maknanya dia dah jual unit dia. Bila once dia dah jual, dia dah automatik pengosongan jawatan kuasa walaupun mesyuarat agung yang berikutnya mungkin ke depan lagi 5-6 bulan selepas itu baru ada mesyuarat agung jadi di tengah-tengah tu dia telah menjual petaknya. Jadi dia pun automatik akan berlaku pengosongan kepada jawatan yang dipegang tersebut. Dan E jika dia telah disabitkan atas suatu pertuduhan berkenaan dengan E1 suatu kesalahan yang melibatkan fraud, kecurangan dan keburukan akhlak. Bila sebut satu kesalahan ni mestilah yang melibatkan di bawah mana-mana akta yang diputuskan oleh mahkamah, tribunal dan sebagainya. Kesalahan melibatkan fraud, kecurangan, keburukan akhlak ini bolehlah rujuk kepada akta-akta mungkin yang melibatkan jenayah dan sebagainya Yang kedua, suatu kesalahan juga di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan rasuah. Ini mungkin yang berkaitan dengan akta SPRM dan sebagainya. Yang ketiga, suatu kesalahan di bawah akta ini, akta 757 supaya kita tahu dalam akta 757 ni terdapat 48 jumlah kesalahan dalam akta yang mana 34 di bawah akta 757, 14 lagi di bawah peraturan-peraturan perusahaan serata. Jadi jika telah disabit maknanya dapati salah lah atas satu pertuduhan ada kes ke atasnya, jadi automatik dia akan perlu mengosongkan jawatan kuasa tersebut seperti juga macam contoh tadi mesyuarat agung mesyuarat agung perlu diadakan sekali dalam tempoh setiap tahun jika tak mengadakan ikut tempoh yang telah ditetapkan telah wujud satu kesalahan kalau tengok peraturan 34 dalam peraturan pengurusan serata ada diperuntukkan kesalahan jika jawatan kuasa gagal mengadakan mesyuarat agung tahunan kita di MBSC ni pun telah dapat berjaya mendapatkan sabitan atas satu JMC Pasar Puri yang gagal mengadakan AGM mana telah dikenakan denda kalau ikut peraturan 34 tu denda maksimum RM50,000 atau atau penjara 3 tahun jadi tak mengadakan mesyuarat agung ni pun satu kesalahan jadi itu pun salah satu kesalahan yang saya sebut ada 48 kesalahan di bawah akta ini itu adalah salah satu di bawahnya lah Seterusnya jika disabitkan yang keempat apa-apa kesalahan lain yang boleh dihukum dengan pemenjaraan sama ada pemenjaraan sahaja atau sebagai tambahan kepada atau sebagai ganti denda selama lebih daripada 2 tahun kalau dibaca ini kalau penjara kurang daripada 2 tahun mungkin tak berlaku lagi pengosongan lah sebab ini dikata pemenjaraan selama lebih daripada 2 tahun ini pun berkaitan kesalahan di bawah mana-mana akta yang terlibat yang memperuntukkan hukuman penjara Seterusnya F turut berlaku kekosongan jika kelakuannya sama ada berkaitan dengan kewajipannya sebagai seorang anggota jawatan kuasa pengurusan atau selainnya telah mencemarkan nama baik jawatan kuasa pengurusannya
Yang ini pun bukanlah tugas COB ke siapa-siapa ataupun COB lah biasanya kalau dibuat aduan dan sebagainya telah mencemarkan kelakuan atau sebagainya. Yang ini pihak COB ni pun tak adalah bidang kuasa nak menentukan apa bagaimana tahap telah mencemarkan nama baik atau kuasa dan sebagainya. Yang ini kita mungkin melalui tindakan sivil atau undang-undang dan sebagainya lah ya. Sebab kita di COB ni bukanlah bertindak sebagai hakim yang menafsir undang-undang kan. Jadi kita kalau nak minta untuk mencemarkan nama baik dan sebagainya ni mungkin melalui proses undang-undang dan sebagainya. Seterusnya, jika dia tidak sempurna akal atau selainnya tidak berupaya untuk menunaikan kewajipannya. Bila sebut tidak sempurna akal ni mungkin dari segi kurang waras dan sebagainya lah. Yang ini perlulah ada pengesahan daripada pakar-pakar perubatan, psikiatris dan sebagainya. Jika ada terbukti memang dia telah tidak sempurna akal ataupun tidak berupaya untuk menunaikan kewajipan, maknanya ada kekurangan dari segi akal ataupun upaya-upaya yang lain, jadi ada pengesahan oleh pihak-pihak yang berwajib, dia juga telah automatik telah mengosongkan jawatannya. Seterusnya H, dalam hal pengurusi, jika dia tidak menghadiri 3 kali berturut-turut mesyuarat jawatankuasa pengurusan yang telah dijadualkan tanpa kebenaran daripada jawatankuasa pengurusannya, ini dalam hal pengurusi. Maksudnya jawatankuasa mesyuarat jawatankuasa bila diadakan setiap 2 bulan sekali itu, dia 3 kali berturut-turut tak datang tanpa kebenaran pula tu. Maksudnya pengurusi itu pun automatik berlaku pengosongan jawatannya. Dan I, dalam hal seorang atau jawatankuasa pengurusan selain pengurusi, jika dia tidak menghadiri 3 kali berturut-turut mesyuarat jawatankuasa pengurusan tanpa kebenaran bertulis daripada pengurusi. Ini untuk EJK yang selain pengurusi lah. Ya, kalau dia tak hadir juga 3 kali berturut-turut tanpa kebenaran bertulis daripada pengurusi, maksudnya EJK tersebut tak hadir, mungkinlah akan adalah alasan-alasannya bagi menyertakan surat alasan tak hadir sebagainya, tapi mesti ada kebenaran bertulis juga daripada pengurusi. Pengurusi kena approve yang ketidakhadirannya tu. Yang lebih 3 kali berturut tu supaya jawatan itu tidak dikosongkan lah. Ini boleh rujuk Perenggan 31 jadual kedua atau pesan serata. Dan J, jika pemilik petak merupakan satu syarikat, pertubuhan, badan berkanun atau mana-mana badan lain mengikut mana-mana berkenaan, jika dia melalui ketetapan telah dipecat sebagai wakil syarikat, pertubuhan, badan berkanun atau mana-mana badan lain itu sebab biasanya kalau wakil kepada syarikat, pertubuhan ni akan ada dia punya surat kuasa kan daripada syarikatnya untuk mewakili syarikat tu. Tapi jika dia telah dipecat ataupun tidak lagi menjadi wakil syarikat, dia pun automatik akan dikosongkan jawatan di dalam jawatankuasa tersebut. Seterusnya K, jika dia ingkar dalam pembayaran caj atau caruman kepada kumpulan wang penjelas termasuk bunga faedah bagi tempoh 3 bulan yang berterusan. Maksudnya selepas mesyuarat agung terdapat tunggakan dia tak bayar, dia dah lantik sebagai JK pengurusi setiausaha ataupun JK biasa dan sebagainya, dia tak bayar caj 3 bulan berterusan tunggakan. Itu jika terdapat tunggakan dalam tempoh 3 bulan berterusan, dia juga automatik mengosongkan jawatan di dalam jawatankuasa tersebut. Dan L, dalam hal seseorang anggota jawatankuasa pengurusan, jika dia melakukan suatu pelanggaran undang-undang kecil yang serius dan tidak meremedikan pelanggaran itu, jika pelanggaran itu boleh diremedikan dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan notis daripada jawatankuasa pengurusan. Ini yang melanggarkan house rule. Serius dan tidak remedi ini pun sulit jugalah untuk pihak COB nak menentukan. Ini kita nasihatkan supaya dapatkan melalui proses undang-undang dan sebagainya, sebab kita dalam COB itu tak adalah pula ditentukan apa kesalahan yang serius dan tidak serius dan sebagainya itu. Jadi pihak jawatankuasa boleh menjalankan tindakan selanjutnya lah untuk menapasti apakah kesalahan undang-undang kecil yang serius tersebut.
Okey. Dan dalam masa 14 hari dari berlakunya mana-mana keadaan dalam Sat Perenggan 1, kecuali bagi kadang-kadang di bawah Sat Perenggan 1K, syarikat, pertubuhan, badan berkanun atau mana-mana badan lain boleh melantik seorang wakil yang lain untuk menggantikan jawatankuasa pengurusan itu dan untuk memegang jawatan yang dikosongkan itu, ya. Maknanya yang ni proksinya wakil kepada syarikat tu yang ada surat perwakilan kuasa untuk mewakilkan syarikat sebagai pemilik petak tu yang menjadi ahli jawatankuasa tu, jika berlaku keadaan yang mana wakil tersebut telah mengosongkan terjadinya pengosongan jawatan, syarikat pertubuhan tersebut mesti melantik wakil yang lain, ya, untuk duduk dalam jawatankuasa menggantikan ahli yang telah berlaku pengosongan jawatan tersebut. Okey, seterusnya saya ingin kongsikan tentang Quorum Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan, Quorum Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan, MCJMB. Quorumnya adalah sekurang-kurangnya kalau kita baca dalam peringkat 4 jadual kedua tu mesti 50% lah ke atas. Jika tidak lebih daripada 4 orang anggota, quorum mesyuarat mesti 2. Ya. 3 jika terdapat 5 atau 6 orang anggota, begitu juga kalau 7 atau 8 orang anggota, quorumnya 4. Jika terdapat 9 atau 10 orang, quorumnya 5, dan jika 11 atau 12 orang, quorumnya 6. Ya. Dan jika 13 atau 14 orang, quorumnya 7. Maksudnya mesti quorum mesyuarat sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah ahli jadi jawatankuasa. Okey, seterusnya adalah kewajipan dan kuasa badan, Badan Pengurusan JMB-MC. Apakah kewajipan Badan Pengurusan? Kita boleh merujuk pada Seksyen 21.1 untuk JMB dan 29.1 untuk MC. Yang pertamanya adalah menyenggara dan menguruskan dengan baik. Menyenggara ni memang tugas utama lah, menyenggara menguruskan dengan baik bangunan harta bersama di sesuatu bangunan berserata tersebut. Yang keduanya adalah untuk menentukan dan mengenakan caj penyelenggaraan. Yang ini biasanya penentuan, ada pinaan, kenaikan, penurunan dan sebagainya mesti dalam ketetapan lah, dalam mesyuarat agung dan sebagainya. Dan juga yang ketiga untuk menentukan dan mengenakan caruman akaun kumpulan wang penjelas, seeking fund. Seeking fund ni dia guna untuk itulah, aktiviti-aktiviti yang bukan dijalankan secara rutin kan, untuk mengecat bangunan, untuk menambah baik dan sebagainya lah, untuk improvement. Seterusnya adalah untuk mengambil insurans. Insurans utamanya adalah insurans perlindungan untuk kebakaran, dan juga insurans yang lain lah, sebagai contoh public liability dan sebagainya lah. Tapi insurans utamanya biasanya insurans kebakaran lah. Jika berlaku apa-apa kebakaran di bangunan atau harta bersama, jika cover dengan insurans, jika berlaku bencana dan sebagainya, boleh dibuat tuntutan kepada syarikat insurans tersebut. Yang kelima adalah mematuhi apa-apa notis oleh PBT. Kita tahu PBT ni adalah majlis lah, Majlis Bandaraya, Majlis Bandaran, Dewan Bandaraya, Majlis Daerah dan sebagainya. Di bawah majlis tu terdapat beberapa lah unit atau jabatan yang bertanggungjawab ke atas perkara seperti bagi contoh kalau jabatan itu kesihatan, dari segi wabak, denggi dan sebagainya. Jika berlaku kenaikan wabak Aedes di satu denggi di satu kawasan berserata tu, biasanya pihak PT akan mengeluarkan notis lah melalui jabatan kesihatan tersebut untuk pihak JMB-MC, contohnya untuk menjalankan pembersihan, gotong royong dan sebagainya. Dan selainnya contoh lain adalah daripada jabatan bangunan. Kalau kita tengok menurut Akta 133 Akta Jalan Parit dan Bangunan, setiap bangunan berserata ni kena menjalankan pemeriksaan bangunan setiap 10 tahun sekali untuk bangunan yang melebihi 5 tingkat. Jadi biasanya jabatan majlis PBT melalui Jabatan Bangunan akan mengeluarkan notis kepada setiap bangunan-bangunan atau JMB-MC ni untuk menjalankan pemeriksaan. Jadi itulah menjadi tanggungjawab Badan Pengurusan untuk mematuhi notis-notis yang diberi tersebut.
Seterusnya yang keenam adalah menyediakan dan menyenggara daftar pemilik. Ya, ini mesti up to date lah. Ya, siapa pemilik terkini ya di setiap petak tu. Sebab tu biasanya kalau berlaku urusan jual beli dan sebagainya, pihak peguam akan merujuk kan kepada pihak JMBMC untuk mendapatkan clearance ya. Tak ada tunggakan dan sebagainya ya. Jadi pihak JMBMC mungkin boleh dapat update lah daripada perjanjian jual beli dan sebagainya untuk update kan penyenggara menyenggara daftar pemilik-pemilik yang terkini ya. Itu apa-apa cara sekali itu sebagai contoh sajalah ya. Jadi mesti tanggungjawab pada pengurusan untuk bukan setakat sedia tu maksudnya daripada yang pertama tu lah, pembeli yang pertama, dan menyenggara ni jika ada pertukaran, jual beli pemilik yang baru dan telah jual dan sebagainya, mesti dibuat. Yang ketujuh adalah mengaudit akaun. Ya, dalam pengurusan ni terdapat akaun penyelenggaraan ya. Adalah menjadi kewajipan setiap JMBMC untuk menyediakan audited account. Yang akaun teraudit ni disediakan oleh juruaudit bertauliah ya. Jadi adalah tanggungjawab setiap badan pengurusan setiap tahun mesti membuat menyediakan audited account dan dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan ya. Seterusnya ke-8, kewajipan badan pengurusan adalah menguatkuasakan undang-undang kecil, House Rule. House Rule ni kalau tengok dalam akta peraturan jadual ketiga kan, undang-undang kecil. Jadi biasanya undang-undang kecil ni jika ada tambahan, pindaan dan sebagainya, dia melalui ketetapan khas dalam mesyuarat agung. Jadi bila dah ada ketetapan dalam mesyuarat, hendaklah dikuatkuasakan undang-undang kecil tersebut untuk menjaga keselamatan, keharmonian ataupun sebagainya lah di dalam suatu bangunan berserata tersebut. Dan ke-9, lain-lain perkara yang perlu bagi penyelenggaraan dan pengurusan. Mungkin yang tak disebut dari 1 hingga 8 tu, tapi kita rasa perkara tu perlu dalam urusan penyelenggaraan pengurusan. Itu dah menjadi satu kewajipan kepada badan pengurusan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Kita tengok pula kuasa. Tadi kewajipan, ni kuasa pula, kuasa badan pengurusan. Kalau dalam akta Seksyen 21.2 JMB 592 MC yang pertama adalah memungut caj penyelenggaraan biasalah maintenance fee tu taklah dipungut oleh JMBMC, bukan pihak lain serta penduduk dan sebagainya, mesti dipungut oleh badan pengurusan JMBMC. Sebab itulah badan yang sah mengikut akta perusahaan serata. Yang kedua ni memungut caruman akaun kumpulan wang perjelas ni sinking fund sudah sebutkan tadi apa fungsi sinking fund tersebut. Yang ketiga, membenarkan perbelanjaan bagi menjalankan penyelenggaraan dan pengurusan. Dan keempat, mendapatkan apa-apa jumlah wang dalam mematuhi notis perintah PBT. Contoh tadi saya sebut tentang kewajipan badan pengurusan untuk melaksanakan pemeriksaan berkala bangunan setiap 10 tahun. Yang ini pemeriksaan ni mesti dijalankan oleh badan pihak yang profesional lah, bertauliah. Jadi kalau pihak profesional ni mesti akan dikenakan fee fee bayaran profesional tersebut. Jadi itu adalah kuasa badan lah untuk mendapatkan membelanjakan wang untuk supaya dapat mematuhi notis yang dikeluarkan PBT. Itu penting dalam mesyuarat agung. Dalam mesyuarat agung tu perlu dibentangkan bajet apa yang dilaksanakan. Maksudnya setiap JMBMC tu kena alert lah Maksudnya contoh tadi untuk pemeriksaan bangunan tahun 2000 tahun depan 2023 contohnya akan cukup 10 tahun pemeriksaan bangunan perlu dilaksanakan. Jadi perlu diletakkan bajet lah letakkan anggaran bajet supaya nanti wang yang akan digunakan tu nanti dah dapat mandat daripada mesyuarat agung. Jadi bajet tu perlu dibentangkan lah supaya tak timbul sebarang pertikaian dan sebagainya lah. Seterusnya yang kelima adalah membeli, menyewa, memperoleh harta alih bagi kegunaan harta bersama. Yang ini harta alih lah kenderaan, mesin ataupun dan sebagainya, harta alih bagi kegunaan harta bersama. Yang keenam, melantik ejen pengurusan. Sebab dalam badan pengurusan berserata ni kalau ikutkan memang JMBMC lah untuk menjalankan
pengurusan perniagaan secara direct ya. Jadi ada ialah tak semua AJK yang mampu untuk melaksanakan sepenuh masa kan, mungkin mereka terikat dengan pekerjaan dan komen-komen lain. Jadi pihak AJK juga boleh melantik kan ejen pengurusan untuk melaksanakan kerja-kerja pengurusan dan penyelenggaraan lah ya, yang tertakluk kepada fee pengurusan yang ditetapkan lah ya. Sebaiknya pengurus harta yang berdaftar lah ya, dengan lembaga penilaian bertaksir jasa tanah dan pengurus harta sebab mereka ni seorang profesional dengan lembaga yang berdaftar Jadi jika ada apa-apa salah laku dan sebagainya, boleh diambil tindakan undang-undang lah ke atas pihak-pihak yang berkenaan jika mereka tak berdaftar masih boleh dilantik tapi perlu meletakkan sejumlah bond lah, yang itu boleh rujuk lah dalam peraturan, yang itu saya tak akan ulaskan lebih lanjut lah. Saya akan tumpukan kepada topik ni seterusnya ketujuh adalah membuat undang-undang kecil tambahan house rule, dan ke-8 melakukan apa-apa yang munasabah bagi melaksanakan kewajipan dan pengawasan undang-undang kecil. Apa-apa yang munasabah melaksanakan kewajipan, melaksanakan undang-undang kecil. Ini akan ditentukanlah dalam jawatankuasa tersebut Okey, isu dan masalah jawatankuasa pengurusan akan biasanya melalui feedback atau aduan yang sampai kepada COB isu-isu yang berlaku biasanya kecacatan lah dalam pembentukan jawatankuasa pengurusan yang mana pertamanya ada AJK yang lebih tempoh yang saya sebutkan di awal tadi, yang mana AJK lebih tempoh 3 tahun dah lebih, ada yang sampai 5 tahun pun ada lebih pun ada. Jadi terdapat aduan dan sebagainya lah sekadar AJK saja pengurusi sedusa bendahari lebih 2 tahun AJK dia lebih 3 tempoh yang jawatan utama tu lebih 2 tahun Jadi bila berlaku keadaan begini, terdapatlah kecacatan ataupun jawatankuasa pengurusan tersebut tidak sempurna Dan kedua isu yang turut berlaku adalah AJK yang dilantik itu adalah bukan pemilik sebenar. Ada keadaan yang mana proksi yang dilantik sebagai AJK ataupun dia teruk lagi penyewa juga dilantik yang bukan pemilik sebenar ini perlu di-highlightkan lah supaya pemilik sebenar sahaja pemilik ni, kalau pemilik MC mestilah nama yang didaftarkan dalam hak milik serata yang layak untuk jadi jawatankuasa ataupun yang kalau di JMB tu yang ada perjanjian jual beli yang tercatat namanya di SNP tersebut Yang ketiga, ada tunggakan charge ada tunggakan ni sama ada sebelum ataupun selepas dilantik JK lebih 3 bulan masih ada tunggakan lagi dan dia terus memegang keanggotaan jawatankuasa yang ini jika tunggakan charge juga akan berlaku pembentukan jawatankuasa pengurusan tidak sempurna Dan yang keempat, tidak hadir AGM tidak hadir AGM dan dia melantik proksi tetapi dia dipilih sebagai AJK tapi tidak mukakan surat persetujuan dilantik sebagai AJK. Itu yang penting mesti ada surat persetujuan bertulis yang dia hendaklah dicalon dia bersedia untuk dicalon dan dilantik sebagai AJK mesti ada. Ada juga keadaan dia tak hadir AGM dah bagi proksi pemilik tak menghantar surat persetujuan yang dilantik sebagai AJK kepada proksi tersebut Dan kelima, tidak cukup quorum ini bila tak cukup quorum memang itulah jawatankuasa pengurusan tu tidak sempurna lah terbentuk bila kurang daripada 3 orang ataupun bila dah ada sebelumnya mungkin okey, tapi bila dah sepanjang menguruskan sebab dia meletak jawatan sebabkan beberapa kekangan dia tidak cukup quorum. Jadi jika cukup quorum, jawatankuasa tersebut telah tidak terbentuk dengan sempurna juga Okey, seterusnya apakah implikasi dan tindakan seterusnya dari sudut COB
COB sebenarnya tak ada kuasa untuk memecat mana-mana AJK. Tak ada punca kuasa COB untuk memecat mana-mana AJK, untuk menambah AJK dan sebagainya. Sebab AJK ni dipilih melalui platform mesyuarat agung, bukan lantikan oleh COB ataupun badan-badan yang lain. Mesti penduduk sendiri yang akan berbuat mesyuarat dan memutuskan siapa wakil yang akan mewakili mereka dalam satu badan tersebut lah. Jadi apa tindakan COB boleh buat? COB boleh mengarahkan JMB, MC atau SAMC untuk mengadakan mesyuarat agung luar biasa. Mesyuarat agung luar biasa yang mana salah satu agendanya adalah untuk melantik semula anggota jawatankuasa supaya quorum tu cukup kembali kan. Sebab dalam peraturan tu dah dinyatakan jika boleh mengarahkan JMB-MC untuk mengadakan mesyuarat luar biasa jika Pesuruhjaya berpuas hati bahawa jawatankuasa pengurusan tidak dibentuk dengan sepatutnya dalam keadaan tadilah, tidak cukup quorum, berlaku tunggakan dan sebagainya tu. Tapi kalau selain daripada tidak cukup quorum tu, walaupun jadi berlaku kosongan tapi quorum masih cukup, bila quorum tak cukup, jadi kita akan arahkan untuk mencarikan mesyuarat agung luar biasa. Dan apabila jawatankuasa pengurusan mendapat arahan untuk mengadakan EGM daripada COB, mesti mengadakan EGM tersebut dalam tempoh 6 minggu selepas arahan diberikan. Jadi jawatankuasa pengurusan tidak lewat daripada 6 minggu mendapat arahan daripada Pesuruhjaya, daripada COB, hendaklah melaksanakan mesyuarat agung luar biasa tersebut untuk melantik semula AJK badan pengurusan. Dan jika keadaan tersebut tidak berlaku, COB boleh melantik mana-mana orang untuk mengadakan EGM, yang mana agenda ni akan ditentukan oleh Pesuruhjaya untuk melantik, buat pelantikan semula. Sebab kita di COB tak adalah kuasa nak memecat, menambah ataupun sebagainya. Kita hanya akan menyerahkan kembali kepada pemilik petak untuk melantik semula. Jadi kita boleh lantik pihak ketiga lah, mana-mana orang, tak kisahlah biasanya salah seorang pemilik ataupun bagi mengelakkan bias pertingkahan dan sebagainya, kita juga ada melantik pengurus harta yang berdaftar, yang profesional, supaya mesyuarat tersebut, EGM tersebut boleh dijalankan dalam keadaan yang tidak bias lah, dalam keadaan yang profesional. Tapi itu memerlukan kos lah. Super juga kalau mana-mana orang yang melantik pun tetap mengeluarkan kos untuk mengeluarkan notis, notis 14 hari tersebut, untuk persediaan logistik dan sebagainya, tetap akan kos tetap akan dikeluarkan. Jadi apa peranan badan pengurusan? Jadi bila dah dapat arahan daripada COB tersebut, hendaklah mengadakan EGM dalam tempoh tidak lewat daripada 6 minggu selepas menerima permintaan bertulis, 6 minggu dah bertulis mengadakan EGM daripada pemilik-pemilik unit. Ini biasanya pemilik yang hantar requisisi itulah, yang kena sekurang-kurangnya 1/4 daripada unit share tu, ataupun yang kedua menerima arahan bertulis daripada COB. Bila COB tadi disebut dah arahkan buat EGM dan dalam tempoh 6 minggu kena buat. Dan seterusnya, apakah implikasi bila kita dah arahkan EGM, kita dah arahkan EGM kepada badan pengurusan tersebut untuk melantik semula supaya jawatankuasa di suatu kawasan berserata tu dilantik dengan sempurna. Terutama implikasi yang pertama adalah kos. Kos yang dikenakan oleh mana-mana orang untuk mengadakan EGM akan ditanggung oleh badan pengurusan. Maksudnya kalau kita lantik pengurus harta yang profesional, akan ada fee profesional dan sebagainya. Jadi kos tu mesti ditanggung, walaupun COB yang melantik, kos ditanggung oleh badan pengurusan. Dan ada dinyatakan dalam Perenggan 11.6 jadual kedua, badan pengurusan boleh mendapatkan kos tersebut pula daripada setiap EJK. Tapi yang ini tak dinyatakan lah EJK yang mana, yang baru, yang lama dan sebagainya. Yang itu tidak berapa jelas. Jadi tapi dikatakan boleh, boleh, bukan mesti, tak wajib, tapi boleh. Jadi biasanya kos untuk mengadakan mesyuarat agung ni mesti ditanggung oleh badan pengurusan. Dan jawatankuasa pengurusan boleh dicabar di mana mahkamah atau tribunal jika berlaku kecacatan atau jawatankuasa pengurusan tersebut tidak dibentuk dengan sempurna, ada risikonya. Jadi pemilik petak, penduduk dan sebagainya boleh mencabar kesahan jawatankuasa tersebut dalam melaksanakan tugas pengurusan dan penjagaan di suatu tempat tersebut.
Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Encik Naufal. Silakan. Alright, terima kasih kepada Surya Marwan untuk kongsian sebentar tadi. Kini kita akan beralih kepada sesi soal jawab, di mana Surya akan menjawab sebarang soalan anda. Okey, so untuk soalan yang pertama, kita ada soalan daripada Sezalan Property. Assalamualaikum, nak minta pandangan. Apakah tindakan di COB MBSJ sekiranya berlaku perkara kecacatan jawatankuasa pengurusan bagi AJK yang lebih tempoh? Satu, pemilik yang berhak telah membentuk forum kehadiran dalam 5 orang dan telah mengadakan EGM lebih 2 kali tetapi tidak dapat membuat pelantikan AJK kerana perkara tersebut. Oh, maksudnya dia dah buat dah EGM dah lebih 2 kali. Quorum 5 orang tapi masih tak dapat lantik AJK ya. Bila tak dapat lantik AJK, tak adalah badan yang akan mengurus kan di kawasan tersebut ya. Jadi bila satu pengurusan penyelenggaraan tidak dapat dijalankan dengan sempurna melalui Seksyen 86, COB biasanya boleh melantik kan satu ejen pengurusan lah untuk mengurus sementara waktu kawasan tersebut lah ya, supaya pengurusan dan penyelenggaraan di tempat tersebut boleh dapat diteruskan lah. Itu salah satu cara lah ya. Selain daripada COB melantik mana-mana orang tu untuk menjalankan mesyuarat agung tersebut ya. Jadi saya pun tak pasti kenapa hanya 5 orang saja kehadiran ya. Dah buat 2 kali pun saya rasa mesti notis informasi itu mesti diberi dengan jelas lah kepada setiap pemilik supaya kehadiran tu ramai dan yang datang tu pun boleh hadir dan mewakili untuk jadi pemegang jawatan kuasa kan. Okey. Baik Surya, so saya rasa itu saja soalan yang ada pada hari ini. Okey. Kini kita telah sampai ke penghujung rancangan buat bicara ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Surya Muhammad Marwan untuk perkongsian petang tadi dan juga berkongsi pandangan dan perspektif beliau. Dengan itu saya ingin mengambil peluang ini untuk menjemput anda semua kepada The Strata Conference 2022, Strata Management Trends that will shape 2023 yang akan berlangsung pada 29 November di Hotel Armada Petaling Jaya. Sekiranya anda berminat, anda boleh scan QR code yang tertera di skrin ataupun layari laman Facebook rasmi kami di Excel Academy of Real Estate. Sekali lagi terima kasih kepada Surya Muhammad Marwan dan juga anda semua kerana sudi bersama kami pada petang ini. Kami berharap untuk bersama anda lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.